Kita ke Bumi Kenyalang, antara fokusnya mengenai cadangan membangunkan empangan hidroelektrik di Nusantara, ibu kota baru Indonesia. Perinciannya bersama Vanessa Mering. V, silakan. Ya, Sahih Sarawak bercadang untuk membangunkan empangan hidroelektrik di Nusantara, ibu kota baru Indonesia. Mendedahkan perkara itu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng yang berkata perkara itu masih dalam peringkat kajian. Ujar Premier, selain Indonesia, Sarawak turut mengukuhkan jalinan kerjasama dengan negara jiran lain termasuk Brunei dan Singapura. Beliau berkata selain Indonesia, Sarawak akan memperkukuh kerjasama dengan negara jiran lain termasuk Brunei, terutama dalam usaha menambah baik jaringan jalan raya. Manakala kerjasama dengan Singapura pula, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menyokong usaha Sarawak untuk menjual tenaga elektrik kepada Republik itu. Beliau berkata demikian dalam Majlis Apresiasi Gabungan Parti Sarawak GPS bersempena Pilihan Raya Umum ke-15 PRU ke-15 di Kuching malam tadi. Berucap pada majlis sama, Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas berkata sokongan padu rakyat yang mahukan sebuah kerajaan kukuh dan mesra pembangunan penyumbang kepada kemenangan bergaya GPS pada PRU 15 yang lepas. Beliau berkata kredibiliti kepimpinan Premier dalam tadbir urus negeri telah menghasilkan pendapatan baharu untuk mendorong kepada kejayaan itu. Hasil daripada kejayaan itu, Wakil Rakyat Sarawak telah dilantik menjawat jawatan Timbalan Perdana Menteri yang dipegang Ahli Parlimen Petrajaya, Datuk Seri Fadilah Yusof, sekaligus meletakkan GPS sebagai sebahagian daripada kerajaan perpaduan. Ia merupakan satu penghargaan kerana sebelum ini tidak pernah seorang pemimpin dari Sabah atau Sarawak diberi kepercayaan untuk memegang jawatan tersebut. Program Mini Karnival Hari Radio Sedunia perlu dimasukkan dalam kalender perayaan tahunan di bahagian Limbang. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail menyokong cadangan tersebut. Ekoran program yang julung kali diadakan itu mendapat sambutan luar biasa daripada masyarakat Limbang. Sebab itulah saya tadi mencadangkan supaya ditambah baiklah. Mini Karnival ini kita naik taraf jadi karnival ataupun istilah yang lebih gempak lah daripada itu untuk tahun hadapan, dan saya cadangkannya dimasukkan dalam kalender perayaan utama di dalam jawatankuasa perayaan utama daerah Limbang lah pada tahun hadapan. Saya akan menyokong dari segi insyaAllah peruntukan dan sebagainya. Beliau berucap pada majlis perasmian Mini Karnival Hari Radio Sedunia RTM Limbang 2023. Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota memaklumkan bahawa RTM Limbang boleh dijadikan contoh kepada agensi dan jabatan lain dalam mendekati masyarakat di daerah itu. Pertandingan sapek harus kerap diadakan bagi mengetengahkan bakat-bakat baru selaras dengan hasrat Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak untuk mengangkat muzik dan budaya yang terdapat di Bumi Kenyalang sebagai tarikan pelancongan. Pengerusi Lembaga Pelancongan Sarawak STB, Dennis Ngau berkata, muzik tradisional sapek kini bukan sahaja mendapat tempat di hati masyarakat orang Ulu, malah masyarakat lain yang meminatinya. Ke arah itu, Dennis yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan menggalakkan golongan belia, khususnya anak-anak masyarakat orang Ulu, supaya bergabung bagi menyediakan satu platform untuk mengadakan pertandingan sapek. Beliau berucap demikian pada majlis penutupan pertandingan sapek Sarawak, anjuran Kelab Belia Akeh Kebuma dengan kerjasama Majlis Seni Sarawak di Miri. Pada pertandingan itu, Johan bagi kategori terbuka dimenangi oleh Logan Suli, manakala kategori bawah 25 tahun dimenangi oleh Vendilan James. Seramai 14 peserta dari Miri, Belaga, Sibu, Baram dan Kuching menyertai pertandingan tersebut. Majlis Islam Sarawak menyeru seluruh umat Islam di negeri ini untuk bersama-sama memberikan sumbangan ke tabung bantuan mangsa gempa bumi Turki dan Syria bagi meringankan beban mangsa-mangsa yang berhadapan dengan kesulitan ketika ini. Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha berkata, organisasi tersebut telah membuat keputusan agar semua kutipan sadaq Jumaat pada 10 dan 17 Februari di 449 buah masjid dan surau berjumaat seluruh Sarawak disumbangkan terus ke tabung berkenaan.
Sehubungan itu, Dato' Misnu menyeru semua lembaga amanah kebajikan serta jawatan kuasa pengurusan masjid dan surau berjumaat seluruh Sarawak untuk melaksanakan kutipan berkenaan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Khatamal Al-Quran Murid Sekolah Madrasah Haji Abdul Kadir Hassan di Kuching. Menurutnya lagi, hasil kutipan tersebut akan disalurkan kepada kerajaan negeri untuk diagihkan kepada kedua-dua negara tersebut. Dato' Misnu turut mengalung-alungkan sumbangan secara peribadi oleh individu-individu. Bagi mereka yang berminat, sumbangan boleh disalurkan kepada tabung Baitumal Sarawak menerusi akaun Bank Islam Malaysia Berhad yang tertera. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sarawak dan Petronas terus komited menjalankan program bomba komuniti dan Firepoint sehingga ke kawasan yang sukar dijejaki seperti Long Busang, Belaga. Menurut pengarah JPBM Sarawak Datuk Khairuddin Rahman, untuk sampai ke Long Busang perlu melalui jalan balak dari Kapit yang mengambil masa 5 hingga 7 jam atau menaiki bot melalui empangan hidroelektrik Bakun. Sebab dulu kalau sebut Long Busang ramai orang geleng kepala. Tapi hari ini dengan komunikasi, aset yang ada, logistik yang kita ada, bukan benda yang mustahil. Cuma kesungguhan. Dan saya nampak komitmen pihak Petronas inilah telah meletakkan satu kerjasama yang cukup padu antara Bomba dan rakan kongsi kita lah. Melalui program tersebut, Datuk Khairuddin berkata pelbagai siri latihan dan pendedahan diberikan kepada masyarakat Kenyah Long Busang secara teori dan praktikal tentang kaedah pencegahan dan menangani kebakaran. Beliau berharap program seumpama itu akan mendapat penglibatan lebih ramai golongan belia, khususnya yang berumur 16 hingga 30 tahun. Tapi mereka menjauhkan diri mereka. Why? This is issue yang saya rasa perlu dilihat oleh ketua kampung, pemimpin masyarakat. Kenapa anak-anak ini menjauhkan dirinya? Saya dah pergi di Baklalan. Banyak kan program-program kita buat. Anak-anak remaja ni 16, 17, 18 yang mana mereka ada orang yang bertenaga mengelakkan, mengasingkan diri mereka. Ini satu perkara yang perlu kita kaji semula. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program tersebut di Long Busang yang mempunyai lebih 1,500 penduduk mendiami perkampungan yang jauh di pedalaman Belaga itu. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Sahid di Angkasa Puri. Silakan. Baik, Vi, terima kasih.